hari ni cara nak buat lengan paling mudah, paling senang untuk anda ikut. Tak payah banyak-banyak kiraan. InsyaAllah saya akan tunjuk step by step. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan terus mula untuk bahagian lengan kita. Pola depan dah siap, pola belakang dah siap. So hari ni kita nak siapkan bahagian tangan kita. Proses dia macam mana nak buat, kan? Yang ada buku, yang dah ada buku nak jadi pakar jahitan, anda boleh buka kepada kita punya tajuk baju mini kurung. Baju mini kurung. Okey, baju mini kurung. Boleh buka dekat situ. Sekarang ni kita nak buat bahagian lengan dia. Baju depan belakang kita dah siapkan. Okey, yang belum ada lagi yang nak dibantu untuk jadi pakar dalam bidang jahitan walaupun anda zero, okey, anda boleh klik link dekat bawah untuk kami bantu. Saya teruskan kita punya bahagian tangan. Okey, yang ada buku anda boleh tengok dasar tangan. Dasar tangan dekat dalam buku nak jadi pakar jahitan tu. So jom saya tengok pada dasar tangan 01. Ikut step by step sayang. Senang je formula yang Tizaza sediakan untuk anda. Okay? Formula yang kami sediakan untuk anda. Alright. 01 adalah labung tangan. Labung tangan. So kita tengok kita punya ukuran. Labung tangan saya adalah 21. Siap-siap buat garisan labung tangan. Kamera menghadap sini kan. So kita buat kat sini lah. Kan? Betul? Okey. Saya tunjukkan So kita buat garisan sudut 90 darjah dulu supaya senang. Okey. 01 labuh tangan. Nanti kalau ada apa-apa soalan anda boleh letakkan di ruangan komen. Okey, so kat sini kita ambil 01 labuh tangan. Ikut saja sayang. Okey. Kat sini 0, di sini 1. Kalau ada buku lagi senang lah untuk anda tengok, kan, buat ulang kaji. So, 02. Ikut step by step macam yang saya cakap Okey, 02 tu 4,5. Dia terus bagi dia terus bagi. Ikut formula pangkal lengan mengikut saiz. Dia punya arahan kat situ. Sebab tu bestnya kalau anda dapatkan buku nak jadi pakar jahitan ni, kan, kita bagi sekali formula. Formula pangkal lengan. Kalau baju yang saya buat ni, dia senang macam ni. Yang ada buku tu senang lah untuk saya explain, sayang. Okay, yang belum ada buku yang nak dapatkan, anda boleh WhatsApp. Ataupun anda klik link dekat ruangan pin. Kita dah kita dah pinkan number. Anda klik saja. Nanti kita boleh WhatsApp. Okey, alright. So saya tunjukkan pangkal lengan. Kejap saya buka muka surat. Yang ada buku tu anda boleh tengok muka surat yang ada carta. Ni formula pangkal lengan sayang. Yang ada buku. Anda boleh tengok kat sini. Anda tengok je lah. Kalau anda bersaiz SM, boleh ambil ukuran pangkal lengan dia 4 ke 4,5. Tulis dekat situ. Biasa saiz S anda boleh ambil ukuran 4 inci. Kalau M anda boleh ambil 4,5. Antara dua tu lah. Tak ada masalah. Okay. So kalau saiz L, XL boleh ambil 5. Alright. Kemudian kalau yang saiz besar boleh ambil 5,5. Boleh ke boleh? Sangat-sangat senang. Kita dah bagi formula. Anda ikut sahaja. So untuk pangkal lengan yang saya nak buat ni, kita ambil ukuran dalam saiz M ke L. So kita akan ambil dia punya jarak tu adalah 4,5. Okey. Kat sini kita ambil 4,5. Sangat bagus dan sangat orang kata membantu untuk newbie yang baru nak belajar. Kan? Tak perlu nak banyak-banyak kiraan. Kalau anda seorang newbie, anda memang orang kata patut untuk dapatkan buku nak jadi pakar jahitan ni. So secara automatik dekat sini jadi 2. Senang ke senang? Tak payah nak kira-kira. Okey, so kita dah siap kat sini. 01 labuh tangan.
Ini adalah ukuran untuk pangkal lengan tau. So, kita dah tunjukkan ikut formula yang kita berikan. Okay, kemudian daripada 02 ni kan, garis ke atas. Kita buat satu garisan tegak. Okay, dapat kita terus gariskan. Gariskan saja. Nampak? Okay. So, apa arahan seterusnya? 2 ke 3. Nampak tak? 2 ke 3. 3 dekat sini sayang. Alright? Garis lurus. So, secara automatik dekat sini jadi 3. Senang ke senang. Okay? Kemudian, arahan seterusnya 1 ke 4. 1 dekat sini sayang. Sekarang ni kita nak dapat ke 4. Okay? Bila kita dah dapat titik 1 ni, ada garis je lurus. Senang ke senang sangat. Okay? Kalau ada soalan, anda boleh letak di ruangan komen. Alright, so kita gariskan. Pastikan lurus cara nak dapat garisan lurus senang saja. Kita pakai pembaris L ni. Dekat sini kita letakkan lurus. So, kita letakkan dekat titik dia dan garis. Secara automatik kita dapat garisan yang lurus. Alright. So, arahan yang seterusnya tadi adalah 1 ke 4. Sekarang ni kita nak cari titik 4. Betul ke betul? Okey. So, bagaimana cara nak dapat titik 4? Arahan dia adalah bukaan tangan bahagi 2. Senang ke senang? Bukaan tangan bahagi 2. So, untuk bukaan tangan saya nak tunjuk. So, kamera boleh tengok sini. Sebab apa? Untuk bukaan tangan seperti yang saya bagi tahu, kita akan buat tangan yang ada zip. Bila tangan yang ada zip ni, secara orang kata dia lebih cantik kalau kita ikut ukuran tangan kita lah. Tetapi janganlah sampai buat betul-betul dengan tangan pun tak cantik sayang. Nanti dia akan ketat dekat bahagian siku kita. Ini adalah orang kata petua ataupun ini adalah orang kata untuk bagi anda bila buat baju tu anda buat walaupun first time akan jadi cantik. So janganlah pula bila kita nak letak zip kita ambil betul-betul dengan tangan. Tak boleh. Nanti tak selesa kita pakai. Okay? So, bagaimana cara kalau kita nak buat tangan yang zip tu? Senang sangat. Okay, kita ukur dekat pangkal kita punya tangan ni. Okay, bukaan tangan kita ni. Masukkan 2 jari. Nampak tak? Masukkan 2 jari. Kebiasaannya saya akan ambil 8. Boleh tulis kat situ. Ketat sangat tak cantik sayang. Okay, ambil 8, orang kata dah cantik-cantik dah. Okay, bagi dia keselesaan. Jangan pula kecil sangat. Okay? Kecuali kalau macam tangan macam orang kata kurus, tangan dia kecil sangat, ambil 7,5. Dah okey. Tapi biasanya kalau tangan saiz S, M, okay, kita boleh ambil 8. Dah cantik dah. Pastikan ada kelonggaran sayang, nampak tak? Okay? Pastikan ada keselesaan dekat bawah tu. Okay? Jangan ambil ngam-ngam macam ni. Tak cantik. Tak boleh. Pastikan ada keselesaan. Nampak tak? Dia punya, saya ambil dia punya orang kata apa? Kelonggaran. Okay? Bagi dia ada kelonggaran. So, untuk bukaan tangan saya adalah 8 inci. 8 inci ni, kita mesti bahagi 2. Okay? Bahagi 2, kita dapat 4. Boleh ke boleh? Senang ke senang sangat? Alright? Standardkan. Bahagi 2 kita dapat 4. So dekat sini kita ambil titik yang ke-4 dekat sini. Tanda tanda supaya senang. Alright? Okay, so yang seterusnya kita dah dapat 1 ke-4 bukaan tangan bahagi 2. Sekarang kita pergi kepada 4 ke-5. 4 ke-5. 4 ke-5 ni dia naik atas setengah inci. Okay? Naikkan setengah inci. Senang saja. Gariskan sedikit. Macam tu. Naikkan setengah inci.
So dekat sini jadi titik 5. Ikut saja arahan sayang. Ikut saja. Okay. Ambil pembaris curve ni. Curvekan 1/5. Yang bawah tu nanti kita dah tak pakai. Ni untuk mencantikkan lagi lah kita punya tangan. Bawah ni kita dah buang nanti. Okay, masa kita gunting kita buangkan. Okay, so yang seterusnya dekat sini. Alright, so kita akan teruskan arahan yang seterusnya. 4/5 kita dah dapat. So, arahan yang seterusnya adalah 0/3. 0 dekat sini, 3 dekat sini sayang. Okay, 0 di sini, 3 di sini. Okay, 0/3 arahan dia adalah ukuran dada bahagi 4. Ukuran dada bahagi 4. So, dada saya 38 bahagi 4 kita dapat 9,5. So dekat sini anda kena tengok betul-betul ya. Kita kena ambil serong sayang. 9,5. Okey. Dekat sini. Pastikan ngam-ngam. Jangan pula terkurang. Terkurang takut nanti kita punya bahagian ketiak ni kecil. Pastikan ngam-ngam, jangan terkurang. Ada yang cakap, cikgu kalau saya nak ambil macam ni boleh tak? Ada nampak tak perbezaan? Kalau kita ambil macam ni, dia akan jadi dekat atas ni tanda dia. Takut nanti dia terlebih besar sangat. Okay? So kita ambil serong macam ni. Kalau nak cuba tak ada masalah sayang, boleh. Okay? Boleh cuba ambil macam ni. Cubalah kalau anda rasa nak tengok perbezaan dia. Okay? Dia akan orang kata lebih dia dalam 1 inci dekat sini. Okay? Kalau pandai, orang kata masa cantum tu kalau anda pandai sebenarnya dia akan jadi sama juga. Kebiasaannya. Okay? Tak ada masalah sebenarnya kalau anda pandai ejaz-ejaz masa nak jahit tu kan. Boleh. Alright? So dekat sini saya ambil. Di sinilah jadi titik 3. Kita gariskan. Ingat jangan kurang jangan kurang daripada ukuran kita tu. Kalau anda ambil kurang, dia akan efek. Okay, dia akan efek. Okay, so kita dah dapat dah 0/3. Seterusnya, boleh faham ke faham ni? Sekarang saya nak pergi kepada ukuran A. Tadi 0/3 dah selesai. Tandakan, yang ada buku boleh tandakan. Okay. Yang tanya macam mana nak dapatkan buku, anda boleh klik saja link dekat bawah. Okay, kita dah letakkan link, anda klik saja, nanti kami akan bantu. Okay, ada 3/5 jenis pola dalam ni. Pelbagai fashion tradisional dan moden. So kalau nak dapatkan, anda tekan saja link di bawah. So saya akan teruskan. Arahan seterusnya adalah A. A dekat sini, kita nak cari titik tengah. Okay, A titik tengah 0/3. Arahan dia sangat senang untuk anda follow. Untuk anda ikut 0/3. Kita nak cari titik A. So anda ambil tali tip ni, letakkan macam ni. Okay, bagi 2. Dekat sini titik 3. Titik A sayang. Ni A. Okay, kemudian arahan seterusnya C. C titik tengah A3. Daripada A3 ni kita nak cari satu titik lagi. So cara dia sama juga. Anda letak macam ni, lipatkan tali tip, kita dapat titik kat sini. Ini adalah titik C. Dekat sini. Ikut je arahan dia, tak apa. Okay. B titik tengah 0A. Kita nak cari satu titik kat sini pula. Okay. So sama juga, kita dapatkan titik tengah dia. Ini adalah B. Boleh ke boleh? Faham ke faham? Kalau anda nak lebih faham, yang ada buku, maknanya anda lebih senang faham lah. Okay, sambil-sambil tu anda boleh rujuk pada buku nak jadi pakar jahitan. Okay, tajuk buku baju mini kurung. Okay, dah selesai bahagian B. Sekarang ni arahan dia B ke B1. Kita nak cari B1 maksudnya. Keluarkan 0.5 inci.
Daripada titik B ni ke B1, keluarkan sayang. Macam ni maksudnya keluarkan. Kalau macam apa, kita masukkan ke dalam, itu maknanya ke dalam. So kat sini setengah inci. Tandakan. So kat sini jadi B1. Yang seterusnya C ke C1. C dekat sini. Sekarang kita nak cari C1. Masukkan. Okay, yang bawah ni kita masukkan. Suku inci. Ini adalah formula formula untuk kita buat bahagian pangkal lengan yang cantik, yang terletak pada kita punya baju, kita punya badan. Nanti kita akan tunjuk kita akan tunjuk secara live bagaimana cara saya jahit zip pada bahagian tangan, macam mana cara kita nak cantum bahagian tangan dengan bahagian badan kita. So saya akan tunjuk. Nanti anda boleh buat ikut sekali lagi bagus. Okay, so anda dapat. Siapa buat, dia dapat. Okay, so arahan yang terakhir, kita dah berada di, orang kata dah nak siap dah bola tangan kita ni. Arahan yang terakhir, cantumkan 3 C1 dan juga B1. Maksudnya macam mana? Daripada 3 ni kita cantum ke dalam, okay, touch kepada A dan keluarkan kepada B1. Jadilah bentuk dia. Saya suka pakai free hand je sayang. Okay, free hand. Saya kena daripada sini lah sebab saya menghadap ke bawah kan. So daripada sini touchkan dia. Touchkan setiap bahagian. Okay, gunakan free hand, anda touchkan macam ni sayang. Touchkan ke B1, pastikan touch titik A dan bawa kepada suku inci tadi sampai ke bawah. Nampak tak? So dia akan jadi. Okay, ini adalah bahagian bawah ketiak, ini adalah bahagian atas ketiak. Okay, ada atas dengan bawah. Okay, yang kita lebihkan setengah inci ni bahagian atas, yang ini bahagian bawah ketiak. Okay, alright. So bila kita dah dapatkan daripada titik 3 ni, kita cantumkan ke titik 5. Nampak tak? Alright. Ke titik 5. Cantumkan macam ni. Senang ke senang? Senang ke senang sangat? Okay. So, bila kita dah cantumkan titik 5, okay, daripada 3 ke 5, sebenarnya anda kena, orang kata anda kena check tau bahagian siku dia. Okay, bahagian siku dia sebab kita tak nak dia ketat nanti. Kita check dulu bahagian siku kita. Nampak tak? Kita ambil, letakkan dekat bahagian siku dan kita lipatkan. Dekat sini 12 tau. Nampak tak? Kita lipatkan dan bagi dia keselesaan. Nampak tak? Bagi dia keselesaan. Kat sini saya dapat 12. So check balik. Macam mana cara nak check? Sebab kita tak nak nanti bila kita dah siapkan baju, bila kita pakai, kita nak angkat tangan macam ni rasa ketat. Ini kita tak nak. So check awal-awal masa buat pola. So bila 12 bahagi 2 kita dapat 6. Macam mana nak check? Senang sayang. Okay, daripada 0 ke 1 ni dapatkan titik tengah. Ini untuk check sama ada okey atau tak untuk bahagian siku kita. Okay, kat sini titik tengah dia. Check saja. Tadi kita dapat 12 bahagi 2 dapat 6. So dekat sini 6. Nampak tak? Ada lebih pelonggaran. Kalau anda dapat lebih macam ni, maksudnya okey. Okey dah. Maksudnya pola ni dah memang orang kata sedang cantik lah pada badan kita. Sekiranya ada yang bila dia ukur bahagian ni kurang ataupun maksudnya kurang daripada ukuran yang dia ambil dekat bahagian siku, apa yang anda boleh buat adalah, kalau tadi kita ikut macam ni kan, okay, sekiranya bila anda dapat kurang, saya tunjuk okay, apa yang anda boleh buat, biasanya berlaku pada mereka yang bersaiz besar lah, maksudnya yang banyak isi pada bahagian lengan dia. Apa yang anda boleh buat, jangan ikut curve yang hujung ni. Tu kalau sekiranya anda boleh buat macam ni, ikut yang ni. Anda nampak tak perbezaan ni? Saya gunakan pen merah
Ini sekiranya sekiranya. So dia akan nampak perbezaan. Nampak tak? Ini sekiranya anda bila ukur pada bahagian siku tak cukup, kan? Ataupun orang kata dapat ngam-ngam tu okey lah. Macam saya dapat kat sini okey lah. Ngam-ngam sebab kita dah ukur selesa kan. Ngam-ngam pun okey dah. Sekiranya terkurang dalam 10 inci ke setengah inci ke, so anda adjust bahagian ni. Okey, pakai yang dekat sini. Kebiasaannya masa saya cakap tadi, mereka-mereka yang berbadan orang kata apa, plus size, yang orang kata lengan dia banyak isi, so anda kena check. Jangan terus potong, takut nanti ketat, dah tak selesa, kita tak nak kan. So pastikan anda check bahagian siku ni, sebelum kita potong, check dulu. Letak macam tadi yang saya tunjuk. Boleh ke boleh? Supaya kita nak mengelakkan daripada terketat. Okay? Biasa berlaku sebenarnya. Biasa berlaku. Bila nak pakai je terketat. So, boleh check balik sebelum kita potong. So, Alhamdulillah. Nampak tak dah siap dah pola kita? Okay, zip. Ada yang tanya, cikgu zip letaknya di mana? Zip untuk bahagian tangan. Okay, kita akan ambil zip. Kita boleh pakai zip 7 inci. Okay, 7 inci. Zip dekat sini sayang. Dia dekat bawah. Boleh pakai zip 7 inci. Dekat sini nanti. Cara nak potong sama je. Okay, boleh sediakan zip 7 inci atau 8 inci. Kalau kita nak ambil zip ni 7 inci, maknanya kita ambil kita gunakan zip 8 inci lah. Okay, supaya kita dapat ukuran 7 inci dah okey sayang. Senang nanti kalau nak solat, buka zip dan boleh ambil air semayang, boleh ambil air wuduk, senang saja. So kita dah siapkan bahagian tangan, nampak tak ni? Okay, di sini seperti biasa, di sini adalah tanda lipatan. Okay, tanda lipatan maknanya dia tidak putus. Bahagian tangan kita akan ambil 2 keping. Faham ke faham ni? Okey, so yang tanya berkenaan dengan buku, sekali lagi saya beritahu untuk anda yang bertanya tentang buku, anda boleh dapatkan. Yang nak bantu diri sendiri, yang nak kami bantu anda boleh dapatkan Tizaza kita punya keluaran yang pertama, buku Nak Jadi Pakar Jahitan, yang mana dalam ni ada 35 jenis pelbagai fashion pakaian tradisional dan juga moden. Tradisional je ada 12 fashion, modern ada 12 fashion, pelbagai jenis kain juga ada 9. Seluar dewasa pun ada, swaslek ada. Kemudian kita ada baju Melayu dan juga kurta dalam ni. Untuk baju lelaki. Dan pelbagai jenis bonus di dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Memang confirm kalau anda dapat buat semua ni, memang sangat-sangat mudah untuk anda ikut, straight forward. Tak banyak tulisan pun. Tak adalah tulisan orang kata apa yang merumitkan anda. So siapa yang nak dapatkan, anda boleh klik link dekat bawah untuk kami bantu. Okay? So, jangan lupa kita akan berjumpa untuk kita teruskan sesi kelas kita cara nak potong kain. Okey, so Alhamdulillah, insyaAllah kita akan terus pada cara nak potong kain, kita akan tunjukkan sampai siap. So terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat, diberi kesihatan yang baik. So akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua, kita jumpa lagi.